Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mematikan. Bila tiba waktu mati, Allah beritahu tidak akan ke depan sikit pun dan tak akan ke belakang. Tepat pada waktunya kita akan dimatikan. Walau Hanzalah belum kahwin lagi, tapi bila masa mati Hanzalah telah sampai, tidak akan beranjak sedikit pun dari waktu yang ditetapkan. Jadi kita jangan takut mati. Bila kita takut mati, makna kita cinta dunia. Kita nak hidup kat dunia ni lama lagi. Bila tiba waktu mati, kita kata, ya Allah, jangan matikan aku dulu. Aku belum sempat lagi nak itu, nak ini. Allah tak lihat tu semua. Allah jadikan waktu mati manusia berbeza. Ada lahir je mati, ada budak lagi mati, ada dewasa mati, ada baru nak ada cucu mati, ada tak mati-mati sampai semua anak mati, baru dia mati. Jadi Allah SWT tak bagi waktu sama. Nah, banyak orang yang umur macam saya sekarang dah tak ada, dah mati. Mereka dah tak ada dalam dunia ni. Ada di Padang tu sibuk dia berniaga, beli kereta baru untuk jadi Grab, tambah pendapatan. Tiba Yan beritahu dah mati dah. Dah mati Yan kita. Jadi bapa tuan sekalian, inilah waktu yang semua orang tak tahu. Waktu mati dia tak tahu. Jadi semua sambut dah hari jadi. Sebab hari jadi tahu hari lahir. Kan? Orang takut mati. Rasidi takut mati tak? Takut tak? Takut. Yazid? Takut. Maknanya cinta dunia lah. Kita tak boleh takut pada mati, tak boleh takut pada singa, tak boleh takut pada apa-apa pun melainkan Allah je. La ilaha illallah ni tiada yang aku takut melainkan Allah. Jadi takut mati ni tanda lemah iman kan? Tanda lemah iman dan tanda cinta dunia. Kalau tuan nak tahu tuan cinta dunia, tanyalah, takut mati tak? Takut. Mana? Cinta dunia. Hanzalah takut mati tak? Takut. Siapa tak takut mati? Sama takut mati? Takut semua. Ini orang yang kerja hari-hari, ajak orang kepada Allah, ingatkan orang tentang kalimah, ajak yang belum ucap kalimah, supaya ucap kalimah. Mereka selalu cakap
Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang bagi mati melainkan Allah. Mau cakap, hidup mati di tangan Allah. Tapi kita selalu tengok orang mati bila dah sakit lah, atau kemalangan. Tiba-tiba mati tak ada apa, jarang orang pun dah heran. Supaya tidak manusia tak faham, Allah bagi dia sakit lah. Kemudian Allah bagi dia sakit, lepas tu Allah bagi dia sihat, lepas tu mati. Jadi sakit tu bukan bagi mati, kemalangan bukan bagi mati. Mati ni Allah yang bagi. Bila Allah perintah, roh diangkat dan tak balik-balik lagi, itu mati. Jadi kita ni jarang nak ingat mati. Macam Rashidi, dia beli motor baru, tak tahu motor tu jadi asbab dia mati. Mana tahu? Dia ingat motor ni bagus untuk dia kan. Memanglah mati pun bagus juga, tapi dia takut mati. Dia beli motor baru. Mana dia tahu motor tu bukan asbab dia mati, asbabnya kan. Jadi orang yang kalau dia tak beli motor tu, takkan dia itu asbab je. Kadang beli kereta tu asbab mati, melanggar. Ada rumah tenggelam, asbab mati. Bar datang, asbab mati. COVID-19 datang, asbab mati. Macam-macam sebab mati ni. Namun kita tetap tak mau nak ingat mati. Nak ingat tak mati, lambat lagi. Boleh langgar lagi perintah Allah ni, boleh lagi. Macam Yazid, 10 tahun perintah dibagi, dia tak ada nak buat, sebab dia ingat dia ada hidup lagi. Kalau dia mati, waktu tu dia mati dalam keadaan tak tahan. Jadi kita ni tak mau ingat mati, dan tak mau kalau nanti tiba-tiba mati. Saya selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mati itu dengan baik. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Akhir jangan buruk. Ingat mati kan? Ya, jadi tidak ada satu waktu kita patut lupa mati dan bersiap untuk menghadapinya. Kan? Mana ada orang tak mati? Kalau kamu tahu perkara itu, saya pun makan mati juga lah macam dia. Jadi kena bersedia. Bersedia untuk mati itu, bersedia dengan iman dan amal yang baik, amal yang sahih. Itu maksud bersedia. Bukan bersedia dengan duit banyak. Bersedia dengan duit banyak, benda banyak, itu bukan bersedia untuk mati. Itu orang yang lupa mati. Sampai tua berusaha untuk himpun dunia. Jadi kerana dia ingat dunia dia boleh pelihara dia dari mati, tak boleh. Tiba-tiba je satu orang mati, bukan kita boleh agak dia mati bila pun. Tiba-tiba terperanjat, oh mati. Masanya begitu cepat untuk mati. Tak sampai saat dah, tarik je, mati. Bukan lambat lagi. Rashidi mati dah bersedia ke mati tu? Kau bersedia mati? Jadi tak sedia bukan makna kau tak akan mati. Kau sedia ke tak sedia, bila masa tiba mati. Yazid sedia ke mati sekarang? Sedia? Tak sedia. Kenapa tak sedia? Sebab rasa bersalah lah. Hari ni orang rasa berdosa ni,
dia tak boleh menolak, dia tak berdosa, dia rasa dia berdosa. Sebab itu padri, orang pendeta Kristian dan rabai Yahudi, dia kata kami akan masuk neraka tapi untuk sekejap saja. Kenapa dia kata begitu? Sebab dia tahu dia telah buat sebanyak salah. Dia dah tukar ayat-ayat Allah, Taurat, Injil. Ulama dia. Sebab kenapa dia? Kami akan masuk neraka tapi untuk sebentar saja. Itu conjecture, angan-angan, bukan betulnya. Dia bukan sekejap je, selamanya. Jadi orang buat salah ni macam Rashidi ni, dia tahu dia akan masuk neraka. Betul tak? Sebab itu dia takut mati. Orang yang tak takut mati ni, orang tahu dia masuk syurga. Kenapa pula nak takut bila syurga tu lebih baik daripada dunia ni? Kan? Orang yang takut mati ni sebab dia tahu dia berdosa, banyak buat tak betul. Macam Samad, takut mati. Takut. Kenapa takut mati? Sebab kita berdosa, kita akan masuk neraka. Jadi orang yang tak takut mati ni orang yang kekasih Allah. Ya. Hidup dalam dunia pun macam syurga juga. Apa nak, dapat. Apa diminta, diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati dia nak kiblat umat Islam tu bertukar dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi tak pernah buat doa pun. Tapi Allah tahu keinginan dia. Dia selalu pandang ke langit. Apa sebab Nabi pandang ke langit? Sebab Nabi ada keinginan supaya Allah tukar kiblat orang Islam dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Allah tunaikan keinginan dia. Tak pernah dia minta doa. Allah tahu. Jadi kekasih Allah ni, Allah tahu apa dia ingin. Dia punya tahu lah. Jadi kita kalau bukan kekasih Allah, minta jenuh lah. Tak dapat. Apa yang Rashidi minta? Rashidi, apa kau minta dari Allah? Minta duit. Namun dapat sikit je, tak dapat. Letih je. Apa dia? Allah bagi giat sikit. Tapi letih dah dia, lama dah. Jadi orang kehidupan masa syurga di dunia ni tau, kekasih Allah je. Tapi kita tak nak. Macam Sufyan, RM50 tu lebih berharga dari tahajud ni. Sufyan takut mati tak? Sufyan? Kenapa dia takut mati? Sebab dia tahu dia akan masuk neraka. Siapa yang tak takut mati? Kekasih Allah. Jadi kamu bukan kekasih Allah kalau kamu takut mati. Jadi bila hadrat nak meninggal dunia, Bilal, orang mau nangis. Dia kata, tak usah nangis. Saya nak jumpa sahabat-sahabat saya. Saya nak jumpa Nabi saya. Kamu nangis buat apa? Orang itu dia orang nak jumpa. Jadi satu orang cinta Allah, takkan nak duduk kat dunia ni lama sangat pula tu. Dia suka mati sebab dia nak jumpa kasih dia. Tak boleh tak mati kalau nak jumpa. Jadi orang Yahudi kata, kami kekasih Allah, kami anak Allah, kononlah.
the children of God. Jadi kau jangan cakap aja kau anak Allah. Mati takut, kata Allah. Orang Yahudi tu takut mati. Kenapa mereka tahu mereka akan masuk neraka? See? Orang Kristian ni takut mati. Kenapa takut mati pula? Sebab mereka tahu mereka pendosa. Jadi bila kiblat tu ditukar kepada Mekah, orang Yahudi Nasrani tak mau paling ke Mekah. Dia tak mau terima kiblat. Itu jelas menunjukkan orang Yahudi Kristian ni orang bukan Islam. Mereka tak mengaku Muhammad tu Nabi, Quran tu kitab Allah. So apa kan jadi pada dia? Jadi orang kafir lah. Jadi Yahudi Nasrani orang kafir sekarang. Sebab tak terima Muhammad sebagai Rasul, tak terima Quran sebagai kitab Allah. Sedangkan mereka kata kami percaya pada Taurat. Taurat tu dari Allah juga. Kenapa Quran dari Allah kamu tak terima? Musa kamu terima, Musa kamu terima sebagai Rasul. Muhammad tak terima pula. Dua-dua pesuruh Allah. Jadi nampak sangat Yahudi ni degil. Jadi dia orang tahu dia orang salah tau. Dia orang tahu sebenarnya. Jadi dia kata kami masuk neraka sekejap je. Dan Kristian kata syurga tu untuk kami, bukan untuk orang lain. Orang lain tak boleh masuk syurga. Sebab yang berada jalan lurus kami, kata orang Kristian. Jadi mereka tu sebenarnya tahu mereka salah, tapi berlagak macam betul. Orang-orang Kristian yang biasa ni dia orang tak tahu yang betul atau salah. Mereka ikut pendeta mereka, padri mereka. Jadi padri ni kena berlagak macam orang baik lah. Tak kahwin, berpakaian jubah je. Rabai dia orang semua bertopi. Macam tu juga orang Islam punya ulama kena berlagak je. Berlagak dengan pakaian lebih daripada amal, supaya nampak baik. Jadi orang yang suka berlagak ni dikhawatiri. Tak betul. Orang yang betul iman dan amal ni tak perlu berlagak. Orang sendiri tahu. Tapi yang berlagak ni biasanya yang fake ni, yang tak betul. Itulah padri tu. Beria-ia berjubah ke sini, hitam semua. Dia punya nan pun ada bertudung sikit. Semua tu berlagak je. Mereka tahu mereka banyak buat salah dan mereka ahli neraka. Tapi dia orang kata kami takkan berada lama di neraka, sekejap. Jadi orang yang bersalah ni sebenarnya dalam dunia pun hidup susah, macam neraka. Tak boleh masuk syurga. Walau dia duit banyak, dia ada kereta, dia boleh beli ni, beli tu, tapi dia takkan dapat tenang. Dia akan dapat duka cita. Duka cita itu, itulah azab kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita dalam dunia ni berusaha untuk menjadi kekasih dia. Bukan nak jadi orang kaya, bukan nak jadi orang banyak harta, ada nama. Semua tu takkan bawa kita selamat, takkan buat kita berjaya. Jadi Sufyan, dia sekarang keperluan pun tak cukup. Sufyan Gombak ni, kurang duit, tapi dalam hati dia ingin banyak duit. Ingin tu lah yang menjadi salah. Dia kata saya ingin banyak duit pun tak ada duit. Macam Rasidi. Dia yang Allah tak mahu tu ingin tu. Ingin duit banyak, ingin dunia banyak. Lepas tu Rasidi saya duit pun tak ada, tapi memang tak ada. Ingin tu ada. Allah SWT nak tukar ingin tu daripada nak dunia, nak duit kepada nak Allah.
Boleh tak? Boleh tak kamu tukar ingin daripada nak duit, Sufyan, nak harta, nak kaya, nak senang, sini kepada nak Allah? Boleh? Susah kan? Susah. Susah tak, Sufyan? Kenapa kamu tak ingin Allah, nak duit? Bukan, kita tak nampak Allah, memang tak nampak. Tapi kita terima tak bahawa memberi faedah ni Allah, memberi bahaya ni Allah? Terima tak? Terima, mau ada dalam hati. Kalau dekat mulut aja kita memang tak nak Allah benar. Tiada beri faedah, tiada beri bahaya melainkan Allah. Jadi hari ni kalau kita banyak harta pun, kalau Allah letak bahaya, apa dah jadi? Kita dapat semua benda dunia, lepas tu Allah letak bahaya dah. Jadi kita jangan nak dunia, kita nak Allah yang bagi bahaya dan bagi faedah. Bila Allah suka kat kita, benda yang nampak bahaya menjadi faedah, benda faedah lagi faedah. Tapi kita tak ada yakin. Allah beri manfaat, Allah beri mudarat. Benda-benda selain Allah semua tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya, tak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi mudarat, tidak boleh bagi baik, tidak boleh bagi buruk. Jadi untuk apa nak benda-benda ke semua? Benda sikit pun Allah boleh bagi faedah banyak. Benda banyak Allah boleh bagi tak ada faedah. Jadi tak ada guna nak selain Allah. Sebab selain Allah tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Ini yakin tak ada. Kita ingat yang bagi faedah ni bahaya selain Allah. Kita mempersekutukan Allah. Sebab itu kita nak benda. Kita nak duit macam Samad. Takut keluarkan duit dia. Sebab kita ingat kalau saya kurang duit, kuranglah saya dapat faedah. Duit, benda, semua tak boleh bagi faedah, melainkan diizin oleh Allah. Itu kena cakap. Duit tak boleh bagi faedah, melainkan diizin oleh Allah. Jadi untuk apa nak duit? Nak Allah. Kalau duit sikit pun Allah letak faedah. Kalau duit banyak pun Allah letak faedah. Jadi yang pentingnya bukan nak duit, nak kaya. Sufyan, nak kumpul duit, nak dapat Allah. Untuk nak dapat Allah tu jalan dia ada. Dia tak boleh tak ada jalan. Ingat, jalan dia tu macam kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Untuk kita datang kepada tu, dapat Allah tu, jalan dia, jalan Muhammad lah. Yang Muhammad SAW telah ikut. Dan Allah bagi tahu Muhammad, kau bagi tahu dia, ini jalan aku. Mengajak manusia kepada Allah. Tuhan buat juga kerja. Saya dah ajar dah, tapi tak dapat-dapat lagi. Allah, maknanya kerja tu mesti tak betul. Saya dah ajar, tapi saya tak boleh buat Tuhan buat dengan betul. Tuhan sendiri kena buat dia dengan betul. Saya bagi tahu je, kalau tak nak ikut, memang tak boleh jadi betul lah. Ada macam mana saya buat. Jadi saya buat dengan betul, saya dapat Allah lah. Sekarang kan, yang dapat Allah saya aja. Ada. Sebab kerja jalan yang saya ikut tu betul. Kamu kalau tak ikut, tak boleh lah. Tak boleh dapat Allah. Sebab itu maksud hidup kita ni, mau dapat Allah, mau jadi kekasih Allah, bukan mau jadi kaya. Mau banyak harta, tapi hari-hari minta duit. Macam dulu dia kerja dengan orang, tiap-tiap bulan ada gaji. Macam Yazid ni. Sekarang dia kerja sendiri. Dia hari-hari doa minta duit. Betul lah tu. Tapi
Minta iman tak juga. Hari-hari minta duit. Minta iman tak, macam Cina. Cina dia minta duit hari-hari, rezeki. Tapi iman tak ada, boleh dapat ke apa minta tu. Jadi kita jangan minta dulu, mau dapat Allah dulu, baru kita minta dapat. Ini minta aja, Allah tak dapat. Kan? Kang Yazid memang minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tak dapat. Allah tak dapat. Yang nak bagi Allah. Macam kita nak syurga, ya Allah, selamat neraka, ya Allah. Doa berpanjang-panjang, menangis-nangis. Tapi makanan haram, pakaian haram, amalan tak diikut, masanya Allah tak dapat lah. Jadi doa aja dia. Sebab apa kita suka duit? Bukan makna kita dah bagus kan ni tau. Dulu tak ada minta duit, sebab tahu tiap bulan dapat duit. Sekarang tak dapat, minta duit hari-hari. Itu macam Cina je. Kita mau dapat Allah dulu. Tak minta pun Allah bagi. Tahu kau dapat Allah. Nabi SAW mau kiblat bertukar, dia tak ada minta. Dia pandang. Allah tahu kenapa Nabi pandang. Sebab Allah mau, Nabi mau tukar. Allah tunaikan, tak ada pun minta. Jadi sebab Nabi dapat Allah, ini Allah tak dapat, minta aja tau. Tapi memang kita kena minta. Sebab itu disebut, pada kamu kami taat, pada kamu kami minta. Kalau tak ada taat, tak dapat Allah, minta pun tak jadi. Jadi yang pertama sekali, kita dapat Allah. Sebab itu Allah bagi tahu, kalau kita dapat dia, kita dapat segalanya. Hilang dia, hilang segalanya. Kita tak boleh dapat apa-apa melainkan Allah bagi. Tak ada siapa boleh bagi kita apa pun. Ada? Ada tak selain Allah boleh bagi apa kita nak? Sufyan? Melainkan Allah, tahu pun. Tapi kenapa kamu tak nak Allah? Kenapa tak mau jadi kekasih Allah? Kan? Mau jadi kekasih bini lah, anak. Macam Yazid. Mau buat bini dia kekasih dia. Kan tak betul. Macam Azri, anak kekasih. Setengah orang ni kekasih. Kan? Selain Allah tak boleh bagi apa kita nak. Berkumpul semua makhluk ni, berkumpul nak bagi kita sesuatu, tak dapat. Berkumpul semua makhluk ni, manusia, nak menghalang daripada apa yang Allah mahu berlaku, tak boleh. Tetap berlaku. Perkara ni kita kena yakin. Untuk yakin, perkara ni kena sebut selalu. Bukan sekali ni dengar je, lepas tu tak sebut. Nah, jadi tiada yang boleh bagi apa saya nak melainkan Allah. Jadi saya mesti nak Allah. Saya tak mau nak lain. Saya tak mau jadi banyak harta. Saya tak mau apa pun. Saya mau Allah. Bila dapat Allah, semua dapat. Kaya pun dapat, harta pun dapat. Macam sekarang Rashidi bilang dia letih minta. Dia letih, dia cakap. Letih minta dengan Allah. Kenapa dia letih? Sebab tak dapat? Ha? Kenapa tak dapat? Tahu minta aja. Dapat Allah tak ada. Dia nak dapat Allah, taat dulu tau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan minta aja. Jadi yang diminta oleh Rashid pun duit, yang diminta oleh ini pun duit, yang diminta oleh Cina tu pun duit. Apa bezanya tu? Yang Cina tu tak ada, taat tu tak ada. Allah tak dapat. Jadi bila dia minta dekat Tuhan dia, Cina tu, colok dia, dia dapat duit, dia ingat colok kalau bagi. Padahal Allah yang bagi. Kan? Bila dia pergi dekat dia punya bawah tu, kan? Bila berniaga dia bagus, dia kan, itulah yang bagi. Mana dia bagi?
Dia bergerak pun tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Baik buruk datang dari Allah, tahu. Bukan baik aja datang dari Allah, buruk datang dari diri saya. Kalau kita cakap macam tu, kita pun Tuhan bagi buruk. Syirik. Baik buruk datang dari Allah. Allah buat yang baik ajalah. Tapi dia bagi baik dan dia bagi buruk. Dia bagi manfaat, dia bagi mudarat. Kenapa ada hujan seluruh negara, tapi tak semua tempat bah? Yang Allah kendaki bah, yang Allah tak kendaki tak bah. Pertama sekali kenapa bah datang? Kerana amal rosak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi banjir. Ke mana tempat di dunia ni yang banyak orang langgar perintah Allah, tempat tu paling banyak bala lah. Tu kita nak tahu. Kalau baca surah khabar, tengok mana tempat ada malapetaka, itulah tempat orang tak guna. Macam di Malaysia sekarang banjir di paling teruk di mana? Kuantan, Pahang. Maknanya orang Pahang ni tak betul. Saya tak payahlah nak argue tu. Kau nak argue buat apa? Kalau betul apa pasal kau bah, orang lain tak? Kenapa? Ini Hanzalah senyum. Kau baik ke? Betul tak? Jadi COVID ni dah 3,000 dah sekarang. Tapi yang mati 8 orang. Jadi Allah bagi COVID ni nak menyusahkan kita lah. Sehingga ini tak boleh, itu tak boleh. Yang penting sekarang Allah tak mau buat election. Pilihan raya umum yang orang PAS, orang UMNO terutama nak sangat. Orang UMNO kata dalam 30 hari, dalam first quarter of the year mesti buat election. Maksudnya March. Kenapa dia nak election? Dia nak kuasa. Dia kata kita memperkasa muafakat nasional, dia tak mau dengan Perikatan Nasional. Sebab dengan bersama PAS dia boleh dapat kuasa, dia ingatlah. Tapi pasti ke PAS nak dengan dia? Sama ada PAS nak dengan UMNO atau tidak ditentukan oleh Allah tau. Allah tak kendaki, dia tak mau. Allah kendaki boleh jadi. Jangan orang UMNO ingat dia boleh dapat kuasa bila Allah tak nak bagi. Siapa pun tak dapat kuasa kalau Allah tak bagi. Kau buatlah rancangan, kau buatlah plan, tapi pasti yang dapat kuasa yang diberi oleh Allah. Jadi sekarang ni Allah dah tak nak bagi kuasa pada orang politik ni. Sebab dah lama Allah bagi kat dia. Sekarang dah ada orang yang Allah boleh bagi kuasa, iaitu orang beriman, beramal soleh. Tak ada peluang lagi dah. Orang buruk, orang perangai buruk, penipu semua tak boleh. Waktu orang beriman, beramal soleh tak ada kat Malaysia ni, boleh lah. Bertukar-tukar lah kamu di kalangan orang-orang penipu, pencuri, jadi pemimpin. Tapi bila ada kekasih Allah kat Malaysia ni, takkan boleh kamu pula. Kamu usahalah nak jadi, tak dapat. Pastikan. Lupakanlah. Masa dah berakhir. Allah SWT takkan selamakan biarkan dunia ini di tangan kamu. Apabila ada di antara manusia ni yang jadi kekasih dia. Pasti Allah bagi tahu dalam surah ini Al-Quran. Kami berjanji pada mereka yang beriman, beramal soleh, kuasa pemerintahan di bumi bukan pada UMNO, bukan pada PAS, bukan pada parti politik, pada orang beriman, beramal soleh. Sekarang di Malaysia ni dah ada orang beriman, beramal soleh dan ada kekasih Allah. Tak boleh kamu. Nanti siapa yang Allah naikkan itu, kamu tahulah dialah kekasih Allah. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak ada nak kuasa, minta pun tidak. Tapi Allah tahu. Macam Nabi tadi, pandang ke langit.
Jadi Allah bagi tukar kiblat tu dengan keinginan Nabi yang Allah tahu. Begitulah dia. Dia tak payah buat apa, pandang langit aja. Allah dah tahu dah. Jadi jangan samat ni perasan dia akan dipilih. Beriman beramal soleh kan samat. Tahap tinggi. Jadi tak ada siapa berkuasa untuk naik atau turun. Siapa yang Allah naikkan, dia akan naik. Siapa yang Allah turun, dia akan turun. Sekarang ni orang politik macam-macam usaha dibuat. Semua tak menjadi. Siapa buat dia tak menjadi tu? Dia orang ke? Tak. Allah SWT. Dengarlah. Fahamlah. Kamu bukan tidak dilihat. Allah melihat dan memerhati apa yang kamu buat. Tak ada siapa boleh melangkah, melepasi kudrat Allah SWT. Allah SWT menghina, memuliakan. Menghidup, mematikan. Meninggi, merendahkan. Okey, guys.